Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bentang tajuk tentang terjemahan Al-Quran dalam pengenalan. Penterjemahan bahasa Al-Quran kepada bahasa lain selain bahasa bukanlah perkara yang mudah. Bukan sahaja terjemahan kepada bahasa lain adalah sukar, malah bagi masyarakat Arab sendiri, bahasa Al-Quran merupakan bahasa yang sukar untuk difahami. Hal ini kerana dengan gaya bahasa tinggi yang ada pada Al-Quran, memahami Al-Quran harus dengan modal ilmu yang tinggi. Hal ini sehingga terhasil terjemahan yang berkualiti dalam masa yang sama menjaga pesan teks yang terkandung dalam Al-Quran. Umat Islam dalam jalan memahami isi kandungan dan makna Al-Quran telah menghasilkan banyak kitab tafsir yang mampu untuk menerangkan makna Al-Quran. Namun demikian, sebahagian besar para musafirin masih lagi tetap memandang kitab-kitab tafsir mereka mempunyai perkara-perkara yang bersifat mutasyabihat yang menurut mereka maknanya tidak diketahui oleh sesiapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, saya akan menerangkan tentang definisi terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bermaksud memindahkan makna sesuatu perkataan atau ayat Al-Quran daripada bahasa asalnya kepada bahasa tanpa diberi penjelasan. Ini dilakukan dengan memelihara nuzum dan uslub bahasa asal Al-Quran tanpa membuat sebarang perubahan pada maknanya. Selain itu, ia juga bermaksud memindahkan makna sesuatu perkataan atau ayat Al-Quran itu serta mentafsirkannya dengan menggunakan bahasa lain, bahasa sasaran, agar ia tidak terikat dengan susunan bahasa asal Al-Quran. Perkara yang penting hanyalah aspek makna dan tujuan yang hendak disampaikan oleh ayat Al-Quran tercapai. Menurut Usain Ad-Dahabi, penterjemahan Al-Quran adalah yang pertama, mengalihkan atau memindahkan satu perbicaraan dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan. Kedua, mentafsirkan sesuatu perbicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa lain. Sebenarnya, menerjemahkan Al-Quran adalah memindahkannya dari bahasa asli Al-Quran menjadi bahasa selain bahasa Arab. Dengan demikian, secara retail, menterjemahkan bisa mencakup pelbagai model dan metod, baik menterjemahkan dengan memperhatikan kesesuaian makna ataupun hanya sekadar menyalin ke dalam bahasa lain. Bahagian yang kedua bisa jadi hasil penterjemahan tidak mengikuti teks asli yang diterjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya pula akan menyambung sesi perbentangan ini pada bab jenis-jenis pentafsiran ataupun terjemahan Al-Quran. Terdapat dua jenis terjemahan Al-Quran iaitu harfiyah dan tafsiriyah. Harfiyah juga disebut dengan nama terjemahan lafziyah iaitu pengalihan bahasa Al-Quran kepada bahasa yang sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Terjemahan harfiah ini adalah pemindahan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan semua gaya bahasa, dengan semua ciri gaya bahasa, komponen linguistik dan kelebihan sistem. Cara penterjemahan ini tidak ubah dengan hanya sekadar untuk mencari padanan kata-kata. Terjemahan harfiah ini dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu suatu erti kata demi erti kata yang terdapat dalam teks. Setelah teks tersebut benar-benar difahami, kemudian baru dicari padanan kata yang lain dalam bentuk bahasa sasaran dan kemudian disusun bersesuaian dengan urutan kata bahasa sumber walaupun maksud kalimat tersebut menjadi tidak jelas. Sebenarnya terjemahan harfiah adalah dalam pengertian urutan kata dan cakupan makna sama seperti sumber bahasa tidak mungkin dilakukan. Hal ini kerana bahasa masing-masing iaitu bahasa Al-Quran dan bahasa-bahasa yang lain selain mempunyai ciri khas tersendiri dalam urutan kata, juga ada kalanya mempunyai ungkapan makna yang mengandungi makna yang tersendiri. Yang kedua, terjemahan tafsiriyah. Terjemahan tafsiriyah pula adalah pemindahan makna umum suatu teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Terjemahan tafsiriyah ialah pengalihan bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Terjemahan tafsiriyah ini lebih mengutamakan ketepatan pada sudut makna dan maksud secara sempurna dengan kemudian akan terjadi perubahan urutan kata atau susunan kalimat.
Az-Zarqani menamakan terjemahan tafsiriyah dengan nama ma'nawiyah disertai dengan keterangan, iaitu terjemahan tersebut lebih mengutamakan kejelasan dari sudut makna, sedangkan mana al-qattan tanpa alasan dan keterangan yang jelas dalam menamakan tafsiriyah dengan nama ma'nawiyah. Teknik terjemahan tafsiriyah ini dia dengan cara dengan cara memahami maksud suatu teks tersebut daripada bahasa sumber terlebih dahulu. Setelah benar-benar memahami teks tersebut, maksud tersebut disusun dalam kalimat bahasa sasaran tanpa terikat dengan urutan kata atau kalimat bahasa sumber yang asal. Seterusnya, bahagian faedah terjemahan Al-Quran. Tafsir merupakan salah satu daripada bidang kajian ulum Al-Quran yang utama. Hal ini jelas kerana ilmu ini menerangkan atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, pengertiannya, hukum-hukumnya, sebab-sebab turunnya dan berbagai aspek lain. Antara faedah tafsir Al-Quran ini adalah: yang pertama, umat Islam dapat memahami isi Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran tersangat tinggi mutunya dari sudut bahasa sehingga memerlukan pentafsiran daripada Rasulullah SAW dan para sahabat serta tabi'in dan para ulama. Yang kedua, dapat menerangkan secara jelas berkenaan permasalahan yang tidak diperincikan secara jelas dalam Al-Quran atau nas-nas ayat yang dianggap tidak perlu diterjemah tetapi perlu diperincikan. Yang ketiga, dapat juga menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang majaz atau mustarak supaya umat Islam tidak salah faham dalam memahami kehendak dan tujuan sebenar ayat-ayat tersebut. Yang keempat, untuk memahami makna-makna Al-Quran dengan lebih sempurna dan tepat. Yang kelima, mengambil dan mengeluarkan hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keenam, mengelakkan daripada memahami ayat Al-Quran dengan cara atau metod yang pentafsiran yang salah. Yang ketujuh, untuk memahami hikmah dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al-Quran dan juga mengikutinya. Yang ke-8, untuk mengikuti petunjuk dan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ke-9 dan yang terakhir, iaitu mengukuhkan keimanan seseorang Muslim. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله. InsyaAllah saya akan meneruskan penerangan saya berkenaan dengan tajuk yang kami ambil tentang terjemahan Al-Quran. Saya akan meneruskan penerangan berkenaan dengan syarat-syarat penterjemah Al-Quran. Baik, seperti yang sedia maklum, seluruh umat Islam pada setiap zaman, Al-Quran merupakan kalam Allah yang agung. Selain merupakan juga mukjizat yang kekal yang mana isi kandungannya meliputi setiap segala aspek kehidupan yang berkaitan dengan manusia. Oleh yang demikian, bagi setiap seseorang itu untuk berkelayakan untuk menterjemah Al-Quran, maka seseorang itu perlulah menepati beberapa syarat yang ditetapkan, iaitu dari segi pemahamannya atau keilmuannya yang perlu dikuasai, dan ada adab seseorang yang perlu ada pada seorang penterjemah Al-Quran sebagaimana yang telah digariskan oleh para ulama yang sedia ada yang dahulu ataupun yang sekarang ini. Okey. Bidang ilmu yang perlu dikuasai untuk seseorang itu menterjemah Al-Quran, bagi untuk penterjemahan Al-Quran, seorang tokoh ulama Islam tersohor iaitu Al-Suyuti telah menyebutkan berkenaan beberapa bidang ilmu yang perlu dikuasai oleh seseorang penterjemah Al-Quran sebagaimana berikut
Bagaimana yang pertama ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ni amat penting untuk bagi mereka penterjemah Al-Quran. Ilmu bahasa Arab ini merupakan ilmu yang paling utama yang diperlukan untuk mengetahui arti kosakata, iaitu perbendaharaan kata dan makna ayat menurut susunannya dalam rangkai kalimah. Justru wajib kepada seseorang pentafsir atau penterjemah untuk mempelajari dan menguasai bersungguh-sungguh ilmu bahasa Arab ni. Maknanya bahasa Arab ni memang penting sekali untuk penterjemah Al-Quran dan merupakan antara syarat utama. Macam saya sebut tadi, ini merupakan syarat utama di samping beberapa pengetahuan lain untuk memberi kelayakan seseorang itu untuk digelar sebagai penterjemah makna Al-Quran. Baik, yang keduanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni dekat dalam ilmu bahasa Arab jugalah. Dalam bahasa Arab dia ada pecahan ilmu nahwu. Nanti seterusnya poin yang nombor 3 ilmu saraf. Baik, ilmu nahwu. Bidang ilmu ini perlu dikuasai supaya pentafsir atau penterjemah mudah untuk menterjemahkan sesuatu perkataan, kerana pengertian sesuatu perkataan itu akan berubah apabila i'rabnya berubah. Tahu. Okey, yang seterusnya ilmu saraf. Okey, tadi ilmu nahwu, ilmu saraf pula. Ilmu saraf ini juga merupakan salah satu ilmu yang penting kerana seseorang pentafsir atau penterjemah mampu untuk mengetahui bentuk-bentuk kata yang mu'arab, iaitu ayat yang berubah, dan mabni, iaitu ayat yang tidak berubah, serta dapat merasakan wazan setiap kata, bentuk dan sifat kalimah dan ayat. Di samping itu, supaya juga dapat diketahui cara sesuatu perkataan itu terbentuk daripada perkataan asalnya, kerana setiap bentuk perkataan itu mengandungi pengertiannya yang khusus. Orang yang tidak dapat menguasai ilmu ini nescaya akan sukar dan terkeliru dalam mentafsirkan atau menterjemahkan ayat Al-Quran. Okay. Seterusnya nombor 4, ilmu al-istiqaq. Al-istiqaq ni ialah ilmu yang membincangkan mengenai asal-usul dan perkembangan sesuatu perkataan. Ilmu ini sangat penting kerana ia dapat membantu seorang pentafsir atau penterjemah tersebut untuk mengenali dasar-dasar pembentukan asal sesuatu perkataan yang melahirkan kata-kata yang serumpun dengan makna yang berlainan. Sebagai contoh, setiap kata nama benda yang berasal dari kata akar, perkataan asal dia lah maksudnya, yang berbeza tentu mempunyai makna asal yang berlainan, seperti kalimat al-siyahat, yakni bersiar, ataupun daripada perkataan al-mash, menyapu. Sebenarnya kedua perkataan asal ini mempunyai makna dan pengertian yang berbeza. Okey, yang kelima ilmu al-ma'ani, al-bayan, al-badi'. Ini dalam ilmu balaghah. Dia dalam balaghah ni ada pecahan ilmu ma'ani, al-bayan, badi'. Okey, ketiga-tiga ilmu ni berpisah tiada kerana ketiga-tiga ilmu ini berkait antara satu sama lain. Ketiga-tiga ilmu ini penting kerana dengan pengetahuan ilmu al-ma'ani, seseorang pentafsir atau penterjemah dapat mengetahui dan mengenali sesuatu kekhususan dan keistimewaan sesuatu ayat menurut faedah maknanya. Manakala melalui pengetahuan ilmu al-bayan pula, penterjemah dapat mengetahui sesuatu ayat yang spesifik sesuai dengan kejelasan atau kesamaran erti dan makna yang dimaksudkan. Kemudiannya pengetahuan tentang ilmu al-badi'. Ilmu al-badi' pula khusus digunakan untuk memahami sesuatu ayat tersebut dari segi keindahan susunan ayat. Baik. Okey, yang seterusnya ilmu hadis. Ilmu hadis ini pun penting juga ni. Kemahiran dalam ilmu ini amat diperlukan kerana ia berperanan menjelaskan maksud ayat yang mujmal, yakni ringkas, menentukan yang mubaham, masih sama pengertiannya, mengkhususkan yang umum, membataskan yang mutlak dan sebagainya. Dalam mentafsir atau menterjemah Al-Quran, seseorang harus berpegang kepada Al-Sunnah yang sahih. Jika di dalam Al-Sunnah itu terdapat keterangan yang berisi tafsir teks Al-Quran. Okay.
Okay, yang ketujuh, ilmu al-asbab an-nuzul. Okey, ilmu asbabun nuzul. Ilmu ini bertujuan untuk mengetahui cerita latar belakang sesuatu ayat. Asbabun nuzul ni kita nak tahu tentang satu ayat tu untuk mengetahui latar belakang sesuatu ayat. Kita dah pernah belajar berkenaan dengan tajuk asbabun nuzul kan. Jadi ni ilmu yang paling penting sekali untuk penterjemah Al-Quran. Okey, ilmu ini bertujuan untuk mengetahui cerita latar belakang sesuatu ayat atau sebab-sebab kenapa sesuatu ayat atau beberapa ayat itu diturunkan oleh boleh membantu pentafsir atau penterjemah untuk memahami dengan lebih terperinci, seperti halus dan tepat, berhubungan dengan makna, takwilan dan tafsiran yang lebih kuat. Namun yang demikian, jumhur ulama membuat rumusan hukum berdasarkan lafaz yang umum, bukan kepada sebab yang khusus. Antara itu menjadi tidak keterlaluan atau berlebihan jika setengah ulama tidak membenarkan orang yang jahil berkenaan dengan asbabun nuzul dan ilmu asbabun nuzul untuk mentafsirkan atau menterjemahkan sebarang ayat Al-Quran. Okey. Ilmu yang seterusnya ialah ilmu al-qiraat. Bagi mereka yang hafiz Al-Quran, yang menajukkan pengajian ke bidang hafazan Quran, mereka akan belajar ilmu qiraat ni. Ini pun penting juga, ilmu qiraat ni. Okey. Ilmu ini penting kerana ia secara langsung menyentuh cara-cara membaca yang pelbagai atau lebih dikenali dengan al-qiraat sab'ah, 7 jenis bacaan, dan untuk membetulkan bunyi sebutan lafaz-lafaz Al-Quran mengikut bacaan yang sah, iaitu bacaan yang selaras dengan tata bahasa Arab sesuai dengan salah satu daripada khat tulisan Mushaf Uthman, dan sanadnya yang sah sekalipun diriwayatkan selain daripada imam yang 7 atau 10 pembaca yang masyhur. Okay. Yang kesembilan, ilmu nasikh mansukh, al-nasikh dan al-mansukh. Ilmu al-nasikh ni pun kita dah belajar juga dalam tajuk dalam ulumul Quran, ilmu Quran. Nasikh mansukh, ilmu al-nasikh yakni membatalkan sesuatu hukum syarak dengan dalil syarak, dan al-mansukh yakni yang dibatalkan hukumnya. Sangat diperlukan untuk memahami setiap detik turunnya ayat Al-Quran, sama ada di Mekah atau di Madinah. Dia juga dapat membantu pentafsir untuk memahami sebab penurunan ayat secara terperinci dan pengetahuan tentang seluk beluk ilmu ini. Maka mudahlah bagi pentafsir, yakni penterjemah, menentukan ayat mana yang turun dahulu dan ayat mana pula yang turun kemudian. Okay. Yang 10, syarat yang ke-10 pula ialah ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni dalam bidang Quran ni semua, dalam Quran ni semua penuh pelbagai ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu sekian-sekian, semua ada. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, semua ada kat dalam Al-Quran. Jadi jangan kita tinggalkan Al-Quran. Okay. Ilmu ini dapat membantu seseorang bertafsir, yakni penterjemah, untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan dalil-dalilnya. Di samping itu, ia akan dapat mengukuhkan pegangan akidah, termasuk mempercayai perkara-perkara gaib seperti wujudan syurga, neraka, malaikat, dan mempercayai kebenaran kisah-kisah para rasul yang terdahulu melalui sumber ilmu yang sah dan disiplin ilmu. Kesemua bidang ilmu ini disebutkan di atas merupakan antara keperluan ilmu yang diperlukan oleh seseorang pentafsir atau penterjemah Al-Quran sebelum memulakan tafsirannya. Sebenarnya bidang-bidang ilmu ini diperlukan kerana untuk memastikan pentafsir tidak mentafsir Al-Quran jauh menyimpang atau menyeleweng daripada maksud ayat-ayat Al-Quran tersebut. Okey, kalau kita tengok zaman sekarang ni, banyak isu akidah berkenaan mentafsir ayat Al-Quran ni secara ikut diri sendiri lah. Secara macam tu. Contohnya ayat mutasyabihat kan. Sekarang ni golongan mujassimah, musyabbihah ni, diorang ni menterjemahkan ayat Al-Quran, ayat mutasyabihat tu dengan cara diorang. Contohnya ayat berkenaan yadullah fawqa aydihim,
tangan Allah berada di tangan-tangan mereka kan. Kalau kita faham maksud yadun tu, ialah yadun tu berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengikut para ulama tafsir, menafsirkan ayat ni, yadun tu maksud kekuasaan, atau kita sandarkan maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada golongan-golongan mujassimah, musyabbihah ni, dia orang nak katakan Allah tu ada tangan tapi tak sama dengan tangan manusia. Kalau kita ikutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Al-Asy'ari, akidah Ahlus Sunnah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu salah tu. Kalau benda yang kita nak menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah ada tangan tapi tak sama dengan tangan manusia, tu salah, tu silap. Tahu? Okey. Itu mengikut ilmu akidah lah. Kalau kita nak faham betul-betul, kita kena rujuk orang yang lebih memahami ayat Quran, para ulama. Kita tak boleh menafsirkan ayat Al-Quran sendiri-sendiri. Takut kita simpan jauh sesat. Okey. Selanjutnya saya nak meneruskan hukum menterjemah Al-Quran. Okey. Hukum menterjemah Al-Quran boleh ke tak sebenarnya ni kan? Okey. Ni hukumnya saya pun rujuk antara beberapa ni kan, sumber. Okey, hukum menterjemahkan Al-Quran dibenarkan oleh syarak, dan ada yang mengatakan bahawa hukumnya adalah fardu kifayah. Hal ini kerana ia menjadi perantaraan dalam menyampaikan mesej Al-Quran dan dakwah Islam itu tersendiri kepada orang yang tidak tahu berbahasa Arab. Tambahan pula, tugas untuk menyampaikan seruan Al-Quran ini, seruan Al-Quran dan Islam adalah wajib ke atas orang Islam. Okay. Ia dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, setiap nabi diutuskan kepada kaumnya sahaja, sedangkan aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepada manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay. Rujukan kitab oleh Manna Khalil Al-Qattan. Namun perlu diingatkan bahawa terjemahan Al-Quran secara tafsiriyah adalah berdasarkan kepada pemahaman peribadi yang terhad. Ia hanya mengandungi sebahagian takwil yang difahami oleh pentafsir tersebut. Dengan kaedah pentafsiran ini, akidah Islam dan dasar-dasar syariatnya dapat diterjemahkan. Okey. Seterusnya, yang terakhir untuk pembincangan saya ialah kesimpulan tentang tajuk ni, terjemahan Al-Quran. Okey, kesimpulannya ialah sesungguhnya bidang terjemah Al-Quran yang dilakukan oleh para ahli mufassirin merupakan satu bidang yang sangat mulia di sisi agama. Umat Islam pada seluruh generasi boleh mendapatkan manfaat daripada hasil-hasil karya terjemahan ulama yang terdahulu untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam sehingga hari ini. Selain itu, membaca terjemahan Al-Quran juga dapat mengetahui maksud yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mempraktikkannya di dalam kehidupan seharian. Tambahan pula, orang yang bukan Islam dapat menghayati ajaran Al-Quran. Orang yang bukan Islam ni, diorang tak faham bahasa Arab. Jadi dengan adanya terjemahan Al-Quran ni, diorang boleh cari faham sedikit sebanyak tentang ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa mereka. Kalau kita orang Melayu, ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi orang dalam Malaysia ni, ada masyarakat India, China, diorang boleh faham melalui terjemahan Al-Quran ni sedikit sebanyak. Dengan ayat Quran ni, diorang boleh terbuka hati mereka untuk tengok Islam ni cantik, Islam ni indah. Tak ada diorang kata Islam ni buruk. Jadi dengan adanya terjemahan Al-Quran ni, insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada mereka, diorang akan tertarik dengan Islam dan memeluk Islam, insya-Allah. Okey. Tambahan pula, orang yang bukan Islam dapat menghayati ajaran Al-Quran, seterusnya memeluk agama Islam yang suci kerana terpesona dengan keindahan dan kemukjizatan Al-Quran. Okey. Al-Quran ni mukjizat yang Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Nabi SAW sampaikan kat kita sekarang.
Kalau tak ada Al-Quran, tak tahu jadi apa manusia sampai sekarang ni kan. Betul. Okay, terjemahan Al-Quran pada era ini sangat mudah didapati dan diperoleh dalam bentuk digital, sama ada berbentuk cakera padat, pengisian komputer maupun dimuat turun melalui telefon bimbit. Namun perlu diingat, hasil yang canggih pada hari ini bermula dengan usaha yang bersungguh dan berterusan generasi sebelum ini. Jika mereka tidak memulakan terjemahan Al-Quran pada ketika itu, sudah tentu generasi pada hari ini tidak akan melihat terjemahan Al-Quran dengan begitu baik dan tak mampu mereka cipta bentuknya yang canggih. Jelaslah bahawa dengan teknologi yang serba moden ini, umat Islam tidak boleh memberi alasan untuk tidak memahami Al-Quran kerana terdapat banyak kemudahan yang ada pada zaman yang serba canggih ni. Jadi kalau zaman sekarang ni, kalau mereka yang di luar sana ni, luar sana tu kata diorang tak faham Quran, diorang tak tahu pasal Al-Quran kan, tak tahu berkenaan dengan Quran, diorang silap lah. Sebab zaman sekarang ni dah canggih. Apa orang kata, maklumat di hujung jari saja. Handphone, telefon pintar ada kan, ada laptop, ada iPad, tab, semua ada. Jadi kita boleh cari melalui ilmu-ilmu Al-Quran melalui sumber yang ada, media sosial kan. Tekan tu keluar, YouTube ada. Tapi kita tidak bolehlah 100% kita belajar melalui YouTube contohnya. Kita ada para ulama, alim ulama, ustaz-ustazah, para asatidzah. Jadi kita merujuk pada mereka yang lebih arif, lebih alim berkenaan dengan Al-Quran kan. Kalau yang para orang yang hebat pada hadis, kita pergi pada alim ulama yang pakar dalam bidang hadis. Kalau Al-Quran, kita pergi pada bidang Al-Quran, macam tu. Okey, biasanya sekadar itu saja. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.